Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah, la yasdiqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah pada malam ni kita sambung muzakarah kitab Munyatul Musalli pada muka surat 4, iaitu sambungan pada kata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti barang. Kita ambil atas sikit. Kita ambil maka hendaklah engkau ketahui. Situ. Kita ambil situ. Atas sikit. Maka hendaklah engkau ketahui akan qadar sebesar-besar nikmat. Situ. Atas sikit ya. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Maka hendaklah engkau ni kita kata kamu. Maka hendaklah engkau, yakni kamu, ketahui akan qadar sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala menhadiahkan dan menanugerahkan ni kita raya beri, menganugerahkan dan menanugerahkan, yakni dan memberi oleh Tuhanmu akan segala hambanya, hamba Tuhan akan sembahyang 5 waktu ini. Apa nak royak? Dia nak royak sembahyang 5 waktu ni orang panggil sebesar-besar nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada hamba. Itu nak royak. Pati molek hang ngaji berkitab. Nak royak kata sembahyang 5 waktu ni orang panggil sebesar-besar nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba.
walaupun kita sembahyang ni 5 waktu, tetapi Allah Ta'ala beri pahala seolah-olah menyamai 50 waktu. Itu kata besar. Walaupun kita sembahyang 5 waktu, tetapi Allah Ta'ala berikan pahala seolah-olah 50 waktu. Maka sembahyang 5 waktu ni lah sebesar-besar nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba. Semayanglah besar kali. Sebab apa besar? Walaupun kita semayang 5 waktu sehari semalam, tetapi Allah Ta'ala beri pahala seolah-olah 50 waktu. Besar. Kuat angin. Baik, kita buat sikit situ. Sebab apakah sembahyang 5 waktu ni orang panggil sebesar-besar nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba? Sebab apa? Buat sikit situ. Sebab apakah sembahyang 5 waktu ni orang panggil sebesar-besar nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba? Sebab apa? Tulis situ. Kerana di dalam sembahyang itu ada kelebihan-kelebihan. Kerana di dalam sembahyang itu ada kelebihan-kelebihan dan rahsia-rahsia yang Allah Ta'ala sembunyi dan taruh. Sebab tu kerana dalam sembahyang ni banyak kelebihan-kelebihan dan rahsia-rahsia yang Allah Ta'ala sembunyi dan taruh. Lepas tu kita nak tanya, siapakah orang yang merasakan sembahyang 5 waktu ni sebesar-besar nikmat? Siapa yang merasa? Orang mana? Okey. Orang manakah yang merasakan sembahyang 5 waktu ni merupakan sebesar-besar nikmat? Orang mana? Tulis tu sikit. Adapun mereka yang merasakan sembahyang 5 waktu itu merupakan sebesar-besar nikmat, ialah mereka yang mengerjakan sembahyang, sembahyang atas rupa luaran yang sempurna, dan mereka yang mengerjakan sembahyang atas rupa dalaman yang sempurna. Orang ni sahaja yang akan merasakan sembahyang 5 waktu ni sebesar-besar nikmat. Orang ni sahaja. Dan mereka yang mengerjakan sembahyang atas rupa dalaman yang sempurna. Orang ni sahaja yang akan merasai sembahyang itu merupakan sebesar-besar nikmat. Orang ini sahaja.
Kalau orang yang semayang atas rupa luaran sahaja, tetapi tidak pada rupa dalaman, orang ni tidak akan merasai sembahyang itu merupakan sebesar-besar nikmat. Orang ni tak akan rasa. Orang yang rasa semayang ni sebesar-besar nikmat ialah mereka yang mengerjakan semayang atas rupa luaran yang sempurna, dan mereka yang mengerjakan semayang atas rupa dalaman yang sempurna. Orang ini sahaja. Cuba kita pakat memikir, sebab apa setengah-setengah manusia ni dia semayang celang-celuk, celang-celuk, celuk-celuk, tak semayang terus. Sebab apa? Sebab apa? Walau dia mengetahui semayang itu suatu kewajipan yang Allah Ta'ala pewajib ke atas kita orang beriman. Sebab apa semayang tu kadang-kadang setengah orang semayang celang-celuk, celuk-celuk, tak semayang terus. Sebab apa? Sebab apa? Sebab dia hanya semayang atas rupa luaran, tetapi tidak sempurna. Ingat kita khabar, orang yang merasai sembahyang 5 waktu ni merupakan sebesar-besar nikmat ialah mereka yang mengerjakan sembahyang atas rupa luaran yang sempurna, dan mereka yang mengerjakan semayang atas rupa dalaman yang sempurna. Orang ini sahaja. Orang ni dia akan merasakan semayang ni waktu ni nikmat yang paling besar. Bila nikmat paling besar dia nak tinggal, tak akan sama sekali. Sama ada nak tinggal secara sengaja atau tidak sengaja, tidak akan sama sekali. Sebab dia merasai. Adapun orang yang tidak merasai, orang ini kadang-kadang dia akan tinggal sembahyang. Kadang-kadang dia akan semayang, kadang-kadang dia akan tinggal. Sebab dia tidak merasai. Sebab tu kena betul semayang. Betul semayang pekat awal, rukun syarat kena boleh. Pekat awal. Kita nak atas rupa luaran ni biar kita rakyat terbentuk. Nak tahu terbentuk ataupun tidak, ukuran ilmu. Sebab nak merasai sembahyang 5 waktu ni sebesar-besar nikmat, jangan mimpi nak rasa, melainkan orang yang sembahyang atas rupa luaran yang sempurna dan rupa dalaman yang sempurna. Orang ini sahaja. Sebab tu pekat utama, pekat pertama, kita perbetulkan sembahyang yang alik luar dulu. Biar kena molek. Buat biar kena dengan kaedah, buat biar kena dengan cara, biar terbentuk. Tapi kadang-kadang kita tengok orang semayang pada rupa luaran tak betul. Sebab apa tak betul? Dia buat tidak kena dengan cara, dia buat tak kena dengan kaedah. Walaupun dia rajin semayang, tapi dia tak akan merasai semayang tu nikmat yang paling besar sekali. Tak akan rasa. Sebab hak luar tu dia buat tak sempurna dah. Cara takbiratul ihram, cara mengangkat takbir, semua nak ada ilmu. Baca Fatihah, semua nak ada ilmu. Kalulah cara berdiri kaki gining dah, ni pengecaman yang kita boleh buat. Orang ni semayang
Kita boleh faham, tak ada ilmu. Diri gini dah diri. Walaha kita duk belajar, orang panggil bila berdiri lagu mana kaki ngadak. Kita ngadak ke arah kiblat. Kalau gini dak betul dah sembahyang. Rupa luaran tu jeng dah. Sama telah nak merasai semayang tu nikmat paling besar. Gini dah semmayang. Kemudiannya akak kedua tangan ketika takbir. Hak ni pun kita raya kalau kita tak tahu cara angkat, nak kata tak tahu tu pelawak. Kerana kita didedahkan dengan cara semayang ni semenjak kita kecil lagi. Sama ada di tadika atau di kelas rendah ataupun di kelas kafah dan sebagainya, kita didedahkan. Jadi sebab apa? 5 orang 5 cara, 10 orang 10 cara. Sebab apa? Kerana dia sembahyang hanya tiruan dan ikutan, bukan dengan ilmu. Ada orang kat takbir, tengok dari segi luaran tu memang kita royak hebat. Dia pakai jubah hebat. Mana kata payahlah kita pekat orang orang muda, pekat orang dewasa usia 60, 55 nak pakai jubah tu payah. Tapi dia boleh pakai jubah, hebat. Hebat lagi kat serban, hebat. Hak hebat lagi ni ridak, hebat. Takbir gini. Tu jeng. Berapa orang boleh nilai lalu dah. Semadak terjadi. Tak sempurna. Lepas tu nak merasai semayang tu nikmat paling besar, takkan dapat. Tapi dapat pada luar orang bisa dah. Bisa dah. Gini takbir. Jeng dah. Lepas tu nak ukur hak lain lagi. Kalau awal tu gini dah, hak dalam sakabah. Sebab tu semayang ni dia bukan benda hak boleh kita buat main-main. Tapi orang hari ni buat main-main. Sebab apa? Dia tak merasai, dia tak dapat apa yang sepatut dia kena dapat. Seumpama kita ni rasa kesedapan tom yang thai. Bila kita merasai kesedapan tom yang thai, kalau kita mikir sendiri, kalulah orang akak pula tom yang thai tu, adakah kita akan tinggal sama sekali? Orang akak esok tom yang thai depan, kita merasai dah kesedapan tom yang thai tu. Orang akak esok kita pakat tinggal ke, kita makan juga. Makan ke pakat tinggal? Kita tak akan tinggal sama sekali, kita akan makan. Begitulah orang yang merasai semayang 5 waktu ni merupakan sebesar-besar nikmat. Dia nak tinggal, tak akan tinggal sama sekali. Nak tinggal sama ada dengan sengaja ke, tidak sengaja ke, tidak akan tinggal sama sekali. Sebab dia telah merasai. Bila hak rupa luaran tu tidak terbentuk, lepas tu kita nak cakap atas rupa dalaman, tu sama telah. Lagi-lagilah jauh. Mungkin kita nampak benda ni biasa, tetapi bagi orang yang nak merasai sembahyang itu nikmat paling besar, dia akan buat. Gapo? Sinonim lah kitanya apabila selesai sahaja membaca Fatihah dan surah, kita disunatkan mengangkat kedua tangan untuk rokok. Betul. Tetapi berapa ramai orang yang rokok dalam keadaan dah angkat tangan. Nampak biasa. Tetapi kalau orang perhati dari sudut ilmu, orang ni semayang tak nampak jalan. Berapa? Dia buat mudah. Tak berapa? Dia buat enteng. Enteng. Tak berat mana. Lepas tu nak merasai, tak akan dapat. Nampak mudah ya.
Walaupun semayang sah, tetapi dari segi orang nak mencari kesempurnaan, tak dapat dah. Kemudian Iktidal tu sebut sahaja, akad tangan tak kena molek. Setengah-setengah orang. Senang ni kalau semayang sunat, qabliyah dan ba'diyah. Kalau semayang fardu tu imam pun kebiasaan dia akan tinggal lepas lesar baca Fatihah dan surah, dia nak rakaat tu Allahu akbar saja mulut, pak tangan lutut lalu. Tinggal akad ni. Nampak mudah je. Tapi semayang tak sempurna dah. Kira luaran semayang tu tak terbentuk dah. Macam mana kita nak terbentuk sembahyang rupa dalaman, hak luaran jeng dah. Riwayat kalau bodi kereta tu jahat dah baik. Enjin kau jahat Lepas tu tugas kita baiki hak luaran tu. We comel. We kena molek dengan cara dia. Hak tu kena mengadap guru tu. Cara takbir lagu mana, cara akad kedua tangan lagu mana, we kena dengan kaedah. Sebab nak bagi terbentuk dulu sembahyang rupa luaran. Lepas comel belaka dah buat dengan kaedah, baru kita ejah dalam pula. Bila luaran sempurna, dalaman sempurna, dia akan merasailah sembahyang 5 waktu ni merupakan sebesar-besar nikmat. Tu. Tak mudah lah, tak mudah. Banyaklah orang soal kalau semayang gini sah ke tak. Persoalan sah, persoalan batal merupakan persoalan sembahyang rupa luaran. Kalau buat gini sah tak ustaz? Itu persoalan sembahyang rupa luaran. Sepatut hak luaran ni kita buat kemah molek dah. Kalaulah ada 10 orang surau, ustaz panggil seorang-seorang ngeteh bacaan dalam semayang, salah bui tombok ustaz muka, berani tak? Salah tombok muka, bau boleh. Berani tak? Bapak tak akan berani. Sebab apa? Sebab apa tak berani? Salah tombok ustaz, bar atas muka. Salah tombok bar atas muka. Oh takkan mari sebab apa? Sebab kita sendiri pun tidak ada keyakinan semayang kita ni adakah buat dengan ilmu ataupun tidak. Orang yang berkeyakinan semayang dibuat dengan ilmu, dia takkan takut. Tak ada sebab pun nak lari. Sebab dia berkeyakinan sembahyang dia ni buat dengan ilmu. Lepas tu bila orang nak panggil teh bacaan semayang seorang-seorang, tak berani seorang hamba. Sebab apa? Dia sendiri tak berkeyakinan semayang dia ni buat dengan ilmu ke tak. Kalau dia buat dengan ilmu, pasti tidak ada sebab pun nak lagi. Kerana pakai. Tapi kalau ustaz teh, siapa yang boleh, siapa yang berani teh, beri piti ramah. Ramah. Berapanya? 100 orang. Ramah. Kalau buat ubuk tang sikit, kalau salah tumbuk atau lari tu. Begitulah perbandingan. Kalaulah kita semayang atas dasar ikut tang dan tiruan, jawabnya sampai bila pun kita tak akan merasai sembahyang itu sebesar-besar nikmat. Tak akan rasa. Sama telah dak pergi surah terus belajar. Teruk hidup dia dipikir semayang saja. Semayang tu lesak dikir beres dah. Betul. Lepas tuntut tang, lepas tanggungjawab. Tetapi dia merasai tak semayang tu merupakan sebesar-besar nikmat. Takkan rasa. Kena molek semayang dia tu daripada awal jeng dah. Kalau suruh mari surah dari terima, tak mula lagi dah. Apa yang mula imam? Saya tak anda. Saya baca Fatihah tak betul. Kalau baca Fatihah tak betul, sahak. Dapat apa ni mayang kau? Sepatut tiap-tiap orang ni, kalau orang tolak dari tu imam, boleh lelaki sepatut. Sebab semayang kena betul bacaan. Tak betul, sebab apa kita nak semayang? Dia tak berani ustaz apa? Saya baca salah lagi. Dah, lama ni semayang salah, sah dah.
melainkan dia berguru. Dia masih lagi belajar, lain cerita. Sekarang kita belajar dengan siapa? Saya belajar dah ustaz bila tahun 98 jauh hatu. Tak kira waktu. Lepas tu semayang tu bekal pas bila waktu. Ilmu hak kita jauh satu, ilmu jauh 4 tu bekal sampai bila-bila. Tak ada. Lebih teruk laginya, dia merasai tidak perlu belajar semayang lagi. Ini lebih teruk. Yang lebih teruk laginya, dia bebel pula. Hak tulis je ngajar. Ini lebih teruk. Ni jangan main bab semayang. Habis itu. Seperti barang. Barang ni seperti perkara yang disebut pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti barang yang disebut pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya sabda ia Nabi. Tak silap hadis ni kata Imam As-Sayuti di dalam kitab Jami'us Sarir. Kata Imam As-Sayuti, seorang ulama hadis, dia sebutlah kitab Jami'us Sarir, hadis ini dhaif. Hadis ni dhaif. Kerana hadis ma'utiya abdun ni, hadis ni diriwayatkan daripada Abi Umamah Al-Bahili. Hadis ni dhaif. Siapa riwayat? Iaitu kata Al-Imam As-Sayuti di dalam kitabnya Jami'us Saghir. Apa Nabi riwayat? Nabi kata gini: ma utiya abdun fid dunya khairan min ayyudhana lahu raka'ataini yusallihima. Hadis ni, tiada diberi akan seorang hamba, tiada diberi akan seorang hamba di dalam dunia yang terlebih kebajikan. Apa maksud? Yakni yang terlebih banyak keuntungan. Tu yang terlebih kebajikan. Tidak diberi akan seorang hamba di dalam dunia ni yang terlebih banyak keuntungan daripada diizinkan ni maksudnya daripada diberi taufik dan hidayah. Itu maksud daripada diizinkan. Tidak diberi akan seorang hamba dalam dunia yang terlebih banyak keuntungan daripada, kalau ikut daripada hadis itu, naknya bahawa diberi taufik dan hidayah baginya, bagi seorang hamba tu, pada mengerjakan 2 rakaat yang disembahyangkan akan kedua rakaat semayang. Tidak diberi akan seorang hamba dalam dunia perkara yang terlebih banyak keuntungan, melainkan Allah Ta'ala beri taufik dan hidayah bagi seorang hamba pada mengerjakan 2 rakaat sembahyang. Apa yang nak khabar? Baik, tulis itu. Kalau sekiranya
kalau sekiranya kita buat banding, kalau sekiranya kita buat banding, dunia ini adalah milik kita. Kalau kita bandingkan, dunia ni kita royak milik kita. Bukan Terengganu je, satu dunia ni hak kita. Kalau lah orang bui Sultan Terengganu ni tanah kita, sedap dah. Ni kita buat banding, dunia Sultan ni hak milik kita. Kalau kita buat banding, dak dunia ini milik kita dengan mengerjakan sembahyang 2 rakaat, dengan mengerjakan sembahyang 2 rakaat, manakah yang terlebih banyak keuntungan? Manakah yang terlebih banyak keuntungan? Jawabnya sudah pastilah. Jawabnya sudah pastilah yang terlebih banyak keuntungan. Sudah pastilah yang terlebih banyak keuntungan. Yang terlebih banyak keuntungan ialah mengerjakan semayang 2 rakaat. Hak itulah yang terlebih banyak keuntungan. Sebab apa semayang tu, kalau kita banding dengan dunia suti milik kita, dengan 2 rakaat semayang, sebab apa semayang lebih banyak keuntungan? Kalau lah abang orang wi dunia ni, dak cik dunia, kata suti dungu ni panah abang belaka, abang nak apa? Serungu ni tanah abang belaka. Abang rasa bila tanah sedungu hak kita belaka, kita rasa kalau aku jual hanya untung. Tak, bukan selok, bukan 2 lok. Sedungu ni hak kita seorang tanah. Kita rasa kaya dah aku, untung dah akunya, betul. Tapi nak banding dengan 2 rakaat semayang, besar lagi semayang. Sebab apa? Sebab 2 rakaat semayang Allah Ta'ala terima, Tuhan balas syurga lebih besar daripada langit bumi. Tak besar. Apa panggil bukankah itu keuntungan yang paling banyak? Tuhan besar sekali. Di setengah orang dia nampak, kalaulah Sultan Terengganu hak dia, nampak kaya dia dah. Dengan banding dengan orang 2 rakaat semayang, lebih ramayang ke? Apa lebih? 2 rakaat semayang yang Allah Ta'ala terima, Tuhan balas syurga paling kurang besar langit bumi. Paling kurang. Tapi pembalasan itu Allah Ta'ala tangguh, Allah Ta'ala beri di akhirat. Kalau Allah Ta'ala beri lalu, jawabnya sudah tentulah orang akan memperbanyak amal. Sebab tu hari nampak lalu. Begitulah perbandingan 2 rakaat semayang dengan dunia suti milik kita, besar lagi 2 rakaat semayang. Tapi kita tak nampak. Apa tak nampak? Sebab kita merasakan dunia ni merupakan satu benda yang kita anggap besar. Dunia ini kita anggap satu benda yang seronok. Walaha yang hakikinya, yang seronok sebenar-benarnya ialah apabila 2 rakaat semayang Tuhan terima,
itulah keseronokan yang hakiki. Sebab Tuhan balas paling kurang syurga besar langit bumi. Itu keseronokan yang hakiki. Tapi orang anggap dunia ni tempat seronok dah. Bagi orang mati hati celak dak. Dunia bukan tempat seronok. Dunia tempat ujian. Sebab apa? Sebab orang yang beriman, dunia bukan tempat galak. Dunia tempat uji. Yang pastinya akhirat, yang pastinya di yaumul akhirah tempat seronok, tempat bergalak apabila apa amal yang dia buat atas dunia Tuhan tunaikan janji dengan diberikan pahala. Itu tempat seronok. Tuhan janji apabila hamba yang kerja taat, Tuhan balas dengan pemberian yang tertentu. Bila kita balik akhirat esok-esok, tak ada keseronokan yang hakiki, melainkan Tuhan tunaikan janji. Apa amal yang kita buat, Tuhan tunaikan janji di akhirat. Itu keseronokan yang hakiki. Betul? Dunia sementara, hakiki seronok akhirat. Habis itu. Hak tu dikabar tu nak tidak diberi akan seorang hamba di dalam dunia ni yang terlebih kebajikan, yang terlebih banyak keuntungan daripada diberikan taufik dan hidayah bagi seorang hamba pada mengerjakan 2 rakaat sembahyang. Hak itulah yang terlebih banyak keuntungan. Hak itulah yang lebih besar lagi keuntungan, yang lebih besar lagi manfaat yang Allah Ta'ala nak beri bagi hambanya yang mengerjakan sembahyang, iaitu Tuhan nak balas dengan syurga yang besarnya paling kurang langit bumi. Itu besar sekali. Habis cerita. Fafiha yahsulu lahul khulwatu ma'ah. Fafiha yahsulu lahul khulwatu ma'ah walinfiradu bihi wal mujalasatu lahu walinqita'u ilaihi wa fiha turfa'u an qulubihimul hujubu wal astaru wa tujla fiha haqa'iqul asrari wa tashruqu fihal anwaru takunul munajatu wal musafatu wa hiya silatun bainal abdi wa baina rabbih azza wa jalla. Ni hak ni di riwayat ni dia masuk sikit bab tasawuf sikit. Apa dia kata? Dia kata maka padanya, maksudnya maka di dalamnya, maka padanya maksudnya maka di dalamnya, di dalam sembahyang. Padanya maksud di dalam sembahyang. Maka padanya yakni maka di dalamnya, di dalam sembahyang tu hasilah baginya, bagi seorang hamba tu khalwa, ia seorang hamba sertanya serta Allah. Tak faham dah. Di dalam sembahyang hasilah bagi seorang hamba tu khalwa serta Tuhan. Apa itu khalwa?
Kita panggil takak kaluak. Gapo kaluak apa okey? Kalau kawak tu kita faham hak duri tu. Kalau takak panggil khalwak tu gapo khalwak? Tu. Dia kata tu imam takak kaluak dengan janda. Suka ni. Ada orang nama siapa tu? Dah tahu takut ada pengalaman kita takak orang hak tak tahu dah. Tu imam kena takak kaluak dengan janda. Gapo kaluak? Sendiri dua ni kedua orang. Gapo buat ke? Berdua-duaan. Maka khalwat di sini apa? Yakni bersunyi diri. Apa maksud? Dalam semayang bagi hamba tu dia akan dapat khalwat serta Tuhan. Apa maksud? Tulis sikit kita. Payah ni. Ni payah sikit. Tulis tu. Tulis situ. Apabila seorang hamba memulai sembahyang dengan menyebut takbiratul ihram, maka sunyilah dan lenyaplah ingatan hati akan yang lain dari Allah. Bahkan di dalam hati hanya ingat kepadanya. Itu maksud. Ni bagi orang yang panggil orang yang sampai martabat, orang yang ada kedudukan, orang yang ada pangkat di sisi Allah Ta'ala. Kita panggil bahasa mudah gak wali-wali Allah. Apabila mereka ni sebut kata Allahu Akbar tu gak, maka lenyap habis ingatan dalam hati hak tidak bersangkut paut dengan sembahyang. Lenyap habis ingatan dalam hati yang lain dari Allah. Apa yang lain dari Allah? Kereta, pekerjaan, anak bini, hak kait yang lain daripada Allah lenyap dalam ingatan hati. Bila lenyap dalam ingatan hati, maka yang ingat di dalam hati hanya Allah. Maka bila hati itu hanya ingat kepada Allah, seolah-olah dia berasa dia sedang khalwat dengan Allah. Seolah-olah tidak ada siapa yang boleh ganggu. Seolah-olah dia merasakan dia sedang khalwat dengan Allah, duduk bersunyi diri dengan Allah. Ingatan hanya ingat pada Allah. Bila hati ingat pada Allah, yang lain dari Allah tu lenyap dalam ingatan hati. Yang ingat hanya Allah. Ketika ingat Allah Ta'ala tu dia merasakan seolah-olah dia sedang berkhalwat dengan Allah. Walaupun tepi kanan kiri belakang penuh dengan orang, sedikit pun tidak mengganggu ingatan hati ingat ke Tuhan. Dia kata bila kata Allahu Akbar sahaja, yang lain dari Allah lenyap dalam ingatan hati. Yang hanya ingat di dalam hati Allah. Bila hati hanya ingat pada Allah, maka dia merasakan seolah-olah dia sedang berkhalwat dengan Allah. Ni bagi orang
yang sampai martabat ma'rifah khassah. Orang yang sampai kepada martabat aulia, martabat wali, dia akan rasa gitu. Bandingan gini lah, orang yang sedang mabuk bercinta, abang, contoh tu memang dapat mudah. Ketika mana awet kita dak telepon, hati kita ni ketika awet dak telepon, hati kita ingat kahwin kita tak? Awet kita dak telepon lagi, ketika tu hati kita ingat kahwin ke tak? Telefon dak bunyi lagi. Masa telefon dak bunyi tu, hati kita ingat kahwin tak? Dak ingat. Bunyi nama kering-kering mek selema. Hello tu ibarat yang lain daripada kasih lenyap dalam hati abang. Mak suruh beli budu, tak ingat dah. Budu, daging, ayam, pergi basuh berak adik, lenyap dalam ingatan hati abang. Yang ingat ke apa? Mek selema. Jadi walaupun mek selema duduk di Kota Kinabalu, Sabah tu, abang duduk dengung seolah-olah abang sedang duduk berkhulwat dengan mek selema. Nisbah hati hanya ingat pada mek selema. Hak lain tak boleh ganggu gak. Mak panggil ke, ribut peti ke, tsunami ke, sedikit pun tak akan ganggu ingatan hati abang ingat ke mek selema. Tu seolah-olah dia sedang berkhulwat. Hati dia tu seolah-olah sedang berdua-duaan dengan mek selema. Tak ada siapa boleh ganggu gak. Tu contoh perbandingan. Kita dalam sembahyang, Allahu Akbar mulut, yang lain dari Allah lenyap ke tak? Orang beli tik dalam hati hilang ke tak? Orang beli ayam, Allahu Akbar mulut, dalam hati hilang tak? Ayam dalam hati ya. Orang beli ayam, beli tik, Allahu Akbar sahaja di mulut, dalam hati tu adakah lenyap ingatan tentang ayam itik? Kita orang-orang dak mikir pasal ayam ni. Tu kita orang awam. Kalau kita jenis ada kerja, lepas pada sebelum semayang, mak suruh kata lepas semayang ingat tu, pergi ambil adik tadika. Tang dah ni pukul 5. Mayang so tu Allahu Akbar, lenyap dak ingatan di hati, ambil adik tadika. Dak. Itu orang awam. Orang aulia, Allahu Akbar sahaja, yang lain dari Allah lenyap dalam ingatan hati. Bila lenyap dalam ingatan hati, yang hanya ingat hanya Allah. Bila hati hanya ingat pada Allah, maka dia merasakan seolah-olah dia sedang berkhulwat dengan Allah. Ini siapa pihak-pihak ni sedap amayah. Tu nah. Itu dak apa pekak ni. Apa dak apa pekak ni? Dalil dak apa? Masa semayang tu temu nak kucing. Tu dalil tu siapa dak apa pekak ni. Masa semayang tu temu barang hilang. Berarti ketika semayang hati masih memikir, masih ingat benda-benda yang hilang. Betul Pak Gai? Pak temu. Buah kursi. Berarti dalam semayang masih lagi ingat yang lain dari Allah. Maka takkan siapa martabat ni, pekat ni. Bang. Dan dapat asing ia hamba dengan dia, dengan Allah, daripada segala aghyar. Ni apa payah sini. Orang bang nak baca dah, dia panjang. Antara tempat yang payah sikitnya sini. Sebab ada banyak nota. Sambung semula dah. Dapat asing ia hamba dengan Allah daripada segala aghyar.
Apa maksud? Sambung semula lah. Sambung semula insya-Allah pada minggu depan. Dapat asing ia dengan dia. Dan kita tawakuf dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.